episod kali ini, saya dan Abang Arif akan ke Taman Negara Bako, Sarawak. Tenggiri, GT, Jenahak, Senangin, Kurau dan sebagainya menjadi buruan kami pada minggu ini. Dapatkah kami menjinakkannya? Saksikan episod Joran Borneo minggu ini. Ikan sasaran kami pastilah ikan besar seperti tenggiri, kurau, GT ataupun ikan gerpuk. Assalamualaikum semua. Lokasi Joran Borneo kali ini kami berada di Taman Negara Bako, Sarawak. Walaupun ianya merupakan taman negara yang terkecil di rantau ini, namun hasil tumbuhan asal Borneo hampir semuanya berada di sini. Dan ianya merupakan khazanah bumi Kenyalang. Dan sebenarnya tujuan kami di sini adalah untuk mencari lubuk-lubuk ikan yang berada di perairan kawasan ini. Muaranya merupakan habitat ikan-ikan pemangsa yang menjadi buruan kaki pancing. Dalam trip kali ini, teknik yang akan kami gunakan adalah teknik casting dan juga teknik jigging untuk kita memburu ikan-ikan seperti siakap, siakap merah, GT, senangin, kurau dan banyak lagi. Semangat pun dah membuak-buak, apa tunggu lagi? Ambil joran, pergi memancing. Taman Negara Bako, Sarawak terletak kira-kira 37 km dari Bandaraya Kuching. Ianya antara lokasi wajib bagi anda yang merancang untuk menguji gewang jika berkunjung ke bumi Kenyalang. Taman negara yang dibuka sejak tahun 1957 ini berkeluasan 27 km persegi. Keindahan berbagai spesies flora dan faunanya pasti memikat hati pencinta alam semula jadi. Sebaliknya, bagi kaki pancing pula, di dasar taman negara ini adalah habitat berbagai jenis ikan. Bis, Ya bang. bako ni apa sebenarnya, Bis? Okey, perkataan bako ni berasal daripada pohon bakau sebenarnya bang. Bakau. Ya. Patutlah kaki-kaki pancing Bis selalu sebut-sebut nama bako ni. Dan kalau saya tengok dia punya hasil tangkapan dari sini, boleh tahan. Ya. Kat sini dia orang popular main casting, main jigging. Betul. Tapi hari ni saya kat sini, terima kasih lah Bis bagi peluang. Akhirnya saya berpeluang juga menjejakkan kaki di bako ni. Saya pun berbesar hati bang. Tengok tu bang, jom. Oi. Okey, ini adalah merupakan peralatan-peralatan yang kami akan gunakan untuk main di perairan Lakis lagi. Tapi bang, saya nak tanya abang satu soalan lah. Kenapa kita perlukan banyak equipment ni padahal boleh je kalau kita nak pakai satu joran? Kan? Okey, pertama sekali kita akan bermain dua teknik. Okey, pertama teknik casting, dan satu lagi teknik jigging. Okey. Kan? Dan dua-dua teknik ni teknik yang berbeza. Betul. Okey. Kenapa peralatan ni perlu banyak? Sebab setiap satu peralatan ni kalau kita betul-betul serius dalam hobi memancing ni, setiap satu peralatan ni dia ada dia punya spesifikasi yang masing-masing. Dia ada fungsi masing-masing. Dia ada fungsi tersendirilah. Sebab itu bukan kata tak boleh satu pancing untuk semua jenis permainan. Betul. Tapi sebaik-baiknya satu pancing dia ada satu fungsi untuk satu teknik tersendiri. Contoh macam kita kejap lagi kita ada main casting, kita main jigging menggunakan jig-jig yang kecil. Jadi kita mesti pakai rod-rod yang kecil, halus. Kan?
Lepas tu kita ada juga game casting. Ya. Casting pulau, kat situ kawasan dia ada banyak struktur, ada batu-batu, dan kita perlukan equipment yang kuat untuk pull ikan keluar. I see. Jadi kita perlukan pancing yang lebih besar. Besar dan kasar. Besar dan kasar. Alright. Okey bang. So kita akan kongsikan banyak lagi tips-tips dan teknik-teknik kita masa kita dekat sana nanti kan bang? Betul. Berjayakah kami mendaratkan ikan sasaran? Semuanya selepas ini dalam Joran Borneo. Lokasi pertama, ikan sasaran adalah tenggiri. Teknik yang kami gunakan casting, iaitu lempar dan tarik secara berulang kali. Bang, kita dah sampai di spot yang pertama. So saya tanya Tekong tadi, Tekong kata kita kena main teknik casting. So umpan apa yang kita nak pakai dan apakah teknik-teknik yang kita boleh guna bang? Oh, okey. Teknik casting ni adalah teknik yang mana kita gunakan umpan tiruan. Kita baling dan tarik secara berterusan lah. Baling tarik. Sebab tu nama kas lempar kan. Jadi biasanya kita akan gunakan umpan-umpan tiruan lah. Umpan tiruan ni boleh jadi ikan ataupun kita panggil gewang kan. Ataupun boleh berbentuk umpan tiruan seperti udang. Macam Hafiz pakai apa? Saya pakai ikan. Ikan. Jadi inilah dia. Umpan-umpan ataupun umpan lah yang kita gunakan. Umpan yang kita gunakan untuk permainan casting. Jadi ada macam-macam lah. Ada yang gemuk, ada kurus, ada panjang, ada kecil, ada udang, ada ketam. Apa-apa umpan tiruan yang menyerupai umpan sebenar. Jadi kalau macam kita main dekat kawasan macam ni, sekarang ni kita just baling dan kita tarik lah. Kita boleh dalam ke dasar ataupun kita pelbagaikan lah. Kita pelbagaikan. Dah lah, jom mancing lah. Jom bang. Saya dah gigil lah ni. Baling dulu. Tak boleh tahan lah. First cast of the day. Lambat lah kawan. Jadi dulu lah. Sila. Memancing dengan pakar ni sangatlah beruntung. Sebab apanya banyak ilmu yang saya perolehi. Percuma pula tu. Atas nasihat Abang Arif, saya menggunakan teknik casting. Setiap lemparan diharap menarik perhatian sang tenggiri di dasar laut. Informasi mengenai Taman Negara Bako, taman yang telah diwartakan ini di bahagian hujungnya iaitu di sekitar Pulau Lake adalah tempat perteduhan nelayan daripada angin ribut. Di dasarnya pula adalah kemeriahan berbagai spesies ikan pemangsa yang menjadi kegilaan kaki pancing. Saya dan Abang Arif yang sebelum ini kerap mendengar cerita menarik pemancing lain yang pernah ke sini sangat teruja untuk mencubanya. Walaupun cuaca agak kurang baik, manalah tahu jika ada rezeki untuk bertarung dengan ikan tenggiri. Nampaknya selepas lemparan gewang beberapa kali tidak berhasil. Atas saranan Tekong, kami membuat keputusan untuk bertukar lokasi. Come on, Benong. Tak nampak kan saya punya umpan, gewang? Di tempat baru, misi ikan sasaran juga berubah. Misi untuk mendaratkan tenggiri hanya tinggal impian. Kali ini, misi kami menaikkan ikan kurau pula. Ini kerana menurut Tekong Bot, kawasan ini juga adalah lubuk bagi ikan kurau. Semestinya, teknik memancing gewang juga perlu ditukar mengikut ikan sasaran. Ini kerana setiap ikan mempunyai tabiat pemakanan dan juga corak pertarungan yang berbeza. Inilah ilmu yang wajib dikuasai pemancing sebelum turun ke lapang memancing. Jika kail panjang sejengkal, lautan dalam usahlah diduga. Berpegang kepada peribahasa tersebut, semua peralatan telah disiapkan terlebih dahulu oleh Abang Arif. Berpengalaman memancing di berbagai lokasi laut dalam, inilah aksesori wajib bagi pemancing tega seperti Abang Arif. Ikan sasaran kami kali ini adalah ikan kurau, jadi kami menggunakan teknik micro jigging. Okey, geng.
petang tadi kita dah menggunakan teknik light jigging, micro jigging dengan teknik ketukan-ketukan dasar untuk mencari ikan-ikan dasar lah. Kita target spesies kurau kerana spesies tu dia jenis mengutip-ngutip, dan setelah seberapa ketika, lebih kurang sejam lebih dah kita menggunakan teknik tersebut, nampaknya setakat ini belum ada sambutan lagi lah. Mungkin dia belum lalu lagi ataupun macam mana. Dan sekarang ni kita akan rapat ke tebing untuk tukar teknik. Kita akan cuba teknik casting pula. Kita nak try ikan-ikan di tebing lah. Mungkin ada ikan-ikan karang di sana. Jom Hafiz. Okey, Jom kita bang. jom. Jom. Alright. Boleh bang, tekong. Okey bang. Kita nak pindah tempat ni, perlu ke nak tukar kita punya gewang ke ataupun jig ke apa semua? Tengok keadaan lah. Kalau kata tukar tempat, kita berpindah spot tapi dalam kedalaman yang sama, kita tak perlu tukar lah. I see. Tapi kalau macam game kita yang hari ni, kita ada dua teknik yang kita main kan. Kita ada main jigging, kita ada main casting. Jadi bila kita tukar pergi main casting, kita kena tukar lah. I see. Sebab jigging kita adalah vertikal. Kita turunkan umpan secara tegak ke bawah kan, vertikal. Kita guna kepingan-kepingan besi, teknik pun berbeza. Kalau kita casting, kita gunakan umpan tiram berbentuk ikan macam tadi itulah. Kita baling. Jadi tak boleh pakai benda yang sama. Kena tukar sebab spesies berbeza. Kita kena tahu jugalah spesies ikan tu habitat dia di mana. Betul, kita kena tahu. Okey. Daripada jenis ikan, kat mana dia tinggal, apa diet dia, di situ kita pakai umpan apa kita nak pakai. I see. Lokasi kali ini berhampiran kawasan tebing berstruktur. Biasanya kawasan teduh berbatu ini adalah tempat habitat persembunyian ikan. Juga di kawasan berbatu kaya dengan makanan semula jadi ikan pemangsa, iaitu kawasan permainan anak-anak ikan. Di kawasan seumpama ini juga adalah lokasi utama bagi ikan kerapu. Bagi pemancing, jika merancang untuk menduga kawasan di sekitar Taman Negara Bako, anda dinasihatkan datang bukan di musim tenggujuh. Bulan yang sesuai memancing di sini adalah bulan April hingga bulan Oktober. Ketika itulah keadaan air dan angin agak tenang guys. Jadi kebaran kalian untuk mendaratkan ikan sasaran amatlah besar. Oi, banyak jari. Setelah separuh hari, nampaknya gewang masih tidak mengena walaupun telah beralih lokasi, mengubah gewang dan juga banyak teknik yang kami gunakan. Mengikut keadaan air sekarang ni, potensi kita untuk dapatkan ikan agak rendah. Faham. Sebabkan keadaan semalam hujan dan keadaan musim di tempat kita ni kan dah terkujur. Memandangkan juga di keadaan laut dia mempunyai alun, ada alunan sikit. Lepas tu keadaan air dia keruh. Memang agak sukar untuk dapatkan ikan target kita. Jadi bang, maksudnya ikan ni dia berpindah ataupun dia pasif, dia tak aktif? Ya, mengikut kebiasaan saya lah. Kalau keadaan macam ni, mungkin dia pasif ataupun dia berpindah tempat. Pepatah Melayu pun ada cakap, langit tak selalunya cerah. Betul. Macam itulah mancing. Betul. Kadang-kadang kita dah cuba yang terbaik kan. Betul. Kita usahalah. Tekong pun dah bawa kita kat tempat spot-spot yang menarik. Tapi memang orang kata rezeki tu memang tak menyelebahi kita. Aduhai insan-insani, tolonglah kami. Duhai Sekali lagi kami akan berpindah lokasi. Adakah ianya berhasil? Joran Borneo selepas ini.
mendaratkan tenggiri. Kecewa guys. Aduh, ikan kurau juga kecewa. Kami pulang dengan tong kosong. Bang Arif. Minta maaf lah Bang Arif. Aduh. Memang tak ada rezeki kita pada hari ni Bang Arif. Tak apa. Tapi macam Abang Arif tengok semalam kan hujan lebat. Ya. Lepas tu tengok air tadi agak keruh. Tak apa, Pis. Macam ni lah mancing. Kadang-kadang kita balik bawa hasil banyak. Betul. Kadang-kadang tak ada hasil macam ni. Ya. Kita cuba lagi. Besok kita cuba lagi. Boleh? Oh, kita cuba lagi. Esok. Boleh bang. Jom. Jom. Ni buat saya semangat ni. Yeah. Meneruskan perjuangan di hari kedua, seawal pagi kami menuju ke perairan Lakir. Misi masih sama, mendaratkan spesies ikan palajik. Ikan palajik ini biasanya hidup di zon palajik ataupun dasar lautan. Ikan palajik ini pula terbahagi kepada kedalaman dasar dan ikan yang dikaitkan dengan jenis terumbu karang. Memancing ikan palajik memerlukan joran yang bersaiz medium dan besar. Ini bagi memastikan ia cukup kuat untuk menarik ikan keluar ke permukaan air. Okey bang, sekarang ni adalah hari yang kedua kita dekat Lakir. Dan hari rasanya kita main jauh sikit lah bang. Yep. Dan bot kita pun lebih besar sikit. Sebab semalam kita dah usaha sedaya upaya. Betul. Tapi kita dapat lihat yang perairan yang berdekatan macam ikan kurang sikit. Jadi kita decide untuk keluar jauh sikit ke tengah. Betul. Dan kita tengok hasil hari ni. InsyaAllah. Semalam kita main kedalaman lebih kurang 8 meter, 9 meter. Hari ni kita main dalam sikit lebih kurang 20 lebih 30 meter macam tu. Ya. So pagi ni kita akan cari dulu ikan-ikan pelagik. Mungkin kalau ada rezeki kita ada tenggiri. Kita usaha dulu. Jom Fiz, ikan tengah banyak. Jom bang. Kita turun dulu. Jom. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. What I told you so. At glance you failed to turn away and found a reason. Di awal pagi, hari yang baru. Semestinya semangat pun membara untuk mendaratkan beberapa banyak ikan yang tumpas pada gewang kami. Berada di tengah lautan, boleh tahan juga geloronya kerana musim monsun hampir bermula. Senario seperti ini agak membimbangkan. Namun demi joran Borneo, joran mesti berhasil walau apa-apa juga keadaan. Hilang emas, hilang kuasa, hilang harta. Semua gila. Ding 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 ding. Pakai jaket hujan. Benar bagai ramalan, cuaca yang mulanya mendung akhirnya menurunkan hujan. Inilah antara perkara yang mesti dilalui pemancing. Apapun situasinya, faktor keselamatan wajib diutamakan. Dalam hujan yang tidak berapa lebat, gewang kami masih lagi ligat mencari pemangsa. Kan? Akhirnya gewang saya dimakan. Strike! Setelah hampir sejam, barulah ada rezeki. Ni kata orang, hujan rezeki. Sentapan tidaklah berapa kuat. Saya boleh jangkakan saiz ikan tidaklah berapa besar. Teknik melemparkan gewang ke dasar di kawasan berbatu ini pastinya akan mendaratkan ikan kerapu. Di sinilah habitat semula jadi kerapu, terutamanya kerapu bintik. Dalam kegairahan, gewang saya strike lagi. Rezeki.
Okey, alhamdulillah inilah hasilnya ikan kerapu bintik. Tadi pada awalnya tekong suruh kita main teknik fast jigging. Tetapi teknik fast jigging memang tak aktif, ikan memang tak aktif. Seperti ikan tenggiri, ikan talang dan ikan gupi macam itulah. Tekong suruh kita tukar kepada teknik slow jig ataupun teknik ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk rasa. So alhamdulillah inilah hasilnya. Kerapu walaupun sizingnya tak berapa sangat tetapi syukur alhamdulillah. Inilah dia. Kerapu. Susah cari ikan ni. Detik yang ditunggu telah tiba. Dewan Abang Arif dimakan. Itu dia. Sentapan yang sangat kuat menadakan ikan pelagic yang ganas juga boleh tahan besarnya. Wow. Seluruh kekuatan dan fokus pada joran. Sedikit kesilapan bakal mengundang kekecewaan. Oh, jerung belakang dia. Oh, dia ikan tapal kasut. Ikan ni lah. Ya, penantian yang berbaloi. Ikan gerepuh atau GT size L. Wah, barulah puas hati Abang Arif. Alhamdulillah. Akhirnya berjaya guys. Ya, inilah baru ikan. Besar bas. Mantap. Oh. Who's your daddy? Who's your daddy? Jadi Fiz, nasi dah boleh balik lah kot. Betul bang. 2 hari kita cari dia ni. Betul bang. Setelah sekian lama kan. Kita menanti, menunggu, akhirnya inilah dia. Giant Trevally guys. Ini adalah ikan gerepuh. Kalau bahasa Melayu ikan gerepuh. Kalau pemancing panggil GT atau nama penuh dia adalah Giant Trevally. Jadi ini adalah ikan spesies pelagic. Okay. Dan dia ni adalah ikan yang sentiasa bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi lah. Dan untuk memburu dia ni kita kena cari dia punya kawanan, kumpulan dia. Dan kita tunggulah sampai dia lalu. Dan insyaAllah kalau ada rezeki dia makan rezeki Allah. Jadi rasanya kita boleh tutup untuk kali ni. Dah. Jom. Kita boleh balik lah kan? Jom, kita dah boleh balik dan saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton dan jangan lupa untuk saksikan kami dalam episod seterusnya dalam Joran Borneo. Ambil joran, pergi memancing. Yeah!